Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan juga salam sejahtera kepada semua para pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan PN. Diharapkan anda semua dalam keadaan sihat dan sejahtera. Di dalam kita menghadapi kesukaran disebabkan wabak COVID-19 ini, dan juga kawalan pergerakan yang sekarang ini telah diketatkan di seluruh Malaysia. Diharapkan anda semua lebih bersabar di dalam keadaan ini, ya. Dan juga Brother Fai ingin nasihatkan kepada anda semua, janganlah ada di antara anda semua yang suka menyebarkan cerita-cerita yang palsu dan kisah-kisah yang tidak benar mengenai COVID-19 dan juga kawalan pergerakan ini. Dan juga kalau boleh, janganlah terlampau gembira sangat, suka sangat, dan juga janganlah anda, orang kata macam mana, memuat naik video-video seperti perkara-perkara yang melucukan mengenai COVID-19 ini, seperti TikTok dan juga sebagainya. Ketahuilah anda semua bahawa sebenarnya kan Tuhan memberi kita amaran di dalam apa juga musibah yang melanda di seluruh dunia ini. Sepatutnya kita lebih banyak berdoa kepada Tuhan, dan tiada tempat lagi untuk kita mengadu selain daripada Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah saudara, pada malam ini Brother Fai akan kongsikan kepada anda mengenai kewujudan Dajjal. Dajjal adalah seorang manusia dari keturunan Yahudi. Dia bukan jin atau apa jua makhluk lain selain ia sebagai manusia yang ditangguhkan ajalnya, minal munzarin. Seperti halnya Nabi Isa alaihissalam yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas langit dan ditangguhkan kematiannya sehingga beliau nantinya turun semula ke atas muka bumi ini. Lalu beliau akan mati dan dikuburkan di Madinah Al-Munawwarah. Sama juga halnya dengan iblis yang ditangguhkan kematiannya sehingga hari kiamat nanti. Ayah Dajjal seorang yang tinggi dan gemuk, hidungnya seperti paruh burung, sedangkan ibunya pula seorang perempuan gemuk dan banyak dagingnya. Menurut Imam Al-Barzanji, ada pendapat mengatakan bahawa asal keturunan bapanya ialah seorang dukun Yahudi yang dikenali dengan Syak, manakala ibunya adalah dari bangsa jin. Ia hidup di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam dan mempunyai hubungan dengan makhluk halus. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam, ia akhirnya ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Walau bagaimanapun, kelahiran dan kehidupan masa kecil tidak diketahui dengan jelas sifat badannya. Hadis Huzaifah radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, Dajjal ialah orang yang buta matanya sebelah kiri, lebat atau panjang rambutnya, serta dia mempunyai syurga dan neraka. Nerakanya itu merupakan syurga dan syurganya pula ialah neraka. Hadis Sahih Muslim. Ada beberapa ciri perawakan Dajjal yang disebut dalam hadis Rasulullah SAW. Di antaranya, seorang yang kelihatannya masih muda, berbadan besar dan agak kemerah-merahan, rambutnya kerinting dan tebal, kelihatan dari belakang seolah-olah dahan kayu yang rimbun. Dan tandanya yang paling ketara sekali ada dua. Buta mata kirinya dan kelihatan seperti buah kismis yang kecut.
manakala mata kanannya terbonjol keluar kehijau-hijauan, berkelip-kelip laksana bintang. Jadi kedua-dua matanya adalah cacat. Tertulis di dahinya tulisan kafir, iaitu kafara. Tulisan ini dapat dibaca oleh setiap orang Islam, sama ada ia pandai membaca atau tidak. Mungkin hadis riwayat At-Tabrani, kedua-dua tanda ini menjelma dalam diri Dajjal setelah ia mengaku sebagai Tuhan. Adapun sebelum itu, kedua-dua tanda yang terakhir ini belum ada pada dirinya. Tempat tinggalnya sekarang. Menurut riwayat yang sahih yang disebutkan dalam kitab Sahih Muslim, bahawa Dajjal itu sudah wujud sejak beberapa lama. Ia dirantai di sebuah pulau dan ditunggu oleh seekor binatang yang bernama Al-Jassasah. Terdapat hadis mengenainya, tetapi terlalu panjang untuk ditulis. Anda boleh membaca terus dari buku. Daripada hadis ini, jelaslah bagi kita bahawa Dajjal itu telah ada dan ia menunggu masa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk keluar menjelajah permukaan bumi ini, dan tempat transitnya itu ialah di sebelah timur, bukan di barat. Jadi berapa lama ia akan hidup setelah kemunculannya? Dajjal akan hidup setelah ia memulakan cabarannya kepada umat ini selama 40 hari. Namun begitu, hari pertamanya adalah sama dengan setahun, dan hari kedua sama dengan sebulan, dan ketiga sama dengan 1 minggu, dan hari-hari selanjutnya sama seperti hari-hari biasa. Kami bertanya, wahai Rasulullah, berapa lamakah ia akan tinggal di muka bumi ini? Nabi SAW menjawab, ia akan tinggal selama 40 hari. Hari yang pertama seperti setahun, dan hari berikutnya seperti sebulan, dan hari ketiga seperti seminggu. Kemudian hari yang masih tinggal lagi, iaitu 37 hari, adalah sama seperti hari kamu yang biasa. Lalu kami bertanya lagi, wahai Rasulullah, di hari yang panjang seperti setahun itu, apakah cukup bagi kami hanya sembahyang sehari saja, iaitu 5 waktu saja? Nabi pun menjawab, tidak cukup. Kamu mesti mengira hari itu dengan menentukan kadar yang bersesuaian bagi setiap sembahyang. Maksud sabda Rasulullah SAW ini ialah supaya kita mengira jam yang berlalu pada hari itu, bukan mengikut perjalanan matahari seperti biasanya kita lakukan. Misalnya, sudah berlalu 7 jam selepas sembahyang subuh pada hari itu, maka masuklah waktu sembahyang zuhur. Maka hendaklah kita sembahyang zuhur, dan apabila ia telah berlalu selepas sembahyang zuhur, itu 3 jam setelah misalnya, maka masuklah waktu asar. Maka wajib kita sembahyang asar. Begitulah seterusnya waktu sembahyang maghrib, isyak dan subuh. Seterusnya hingga habis hari yang panjang itu. Sama panjangnya dengan masa 1 tahun, dan bilangan sembahyang pun pada sehari itu sebanyak bilangan sembahyang setahun yang kita lakukan. Begitu juga pada hari kedua dan ketiga. Fitnah Dajjal. Dajjal telah diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menguji umat ini. Oleh kerana itu, Allah memberikan kepadanya beberapa kemampuan yang luar biasa. Di antara kemampuan Dajjal ialah, yang pertama, segala kenangan hidup akan ada bersama dengannya. Benda-benda beku akan mematuhinya. Sebelum kedatangan Dajjal, dunia Islam akan diuji dahulu oleh Allah dengan kemarau panjang selama 3 tahun berturut-turut. Pada tahun pertama, hujan akan kurang 1/3 dari biasa, dan pada tahun kedua akan kurang 2/3 dari biasa, dan tahun ketiga hujan tidak akan turun langsung. Umat akan dilanda kebuluran dan kekeringan di saat itu. Dajjal akan muncul membawa ujian. Maka daerah mana yang percaya Dajjal itu Tuhan, ia akan berkata pada awan, hujanlah kamu di daerah ini. Lalu hujan pun turunlah dengan bumi menjadi subur. Begitu juga ekonomi, perdagangan akan menjadi makmur dan stabil pada orang yang bersekutu dengan Dajjal.
manakala penduduk yang tidak mahu bersekutu dengan Dajjal, mereka akan tetap berada dalam kebuluran dan kesusahan. Dan ada diriwayatkan penyokong Dajjal akan memiliki segunung roti, iaitu makanan, sedangkan orang yang tidak percaya dengannya berada dalam kelaparan dan kebuluran. Dalam hal ini, para sahabat Rasulullah SAW bertanya, "Jadi apa yang dimakan oleh orang Islam yang beriman pada hari itu, wahai Rasulullah?" Nabi menjawab, mereka akan merasa kenyang dengan bertahlil, bertakbir, bertasbih dan bertaubat. Jadi zikir-zikir itu yang akan menggantikan makanan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua, ada bersamanya syurga dan neraka. Di antara ujian Dajjal ialah kelihatan bersama dengannya seumpama syurga dan neraka, dan juga sungai air dan sungai api. Dajjal akan menggunakan kedua-duanya ini untuk menguji iman orang Islam, kerana hakikat yang benar adalah sebalik dari apa yang kelihatan. Apa yang dikatakan syurga itu sebenarnya neraka, dan apa yang dikatakannya neraka itu adalah syurga. Yang ketiga, kepantasan perjalanan dan negeri-negeri yang tidak dapat dimasukinya. Kepantasan yang dimaksudkan ini tidak ada pada kenderaan orang dahulu. Kalau hari ini, maka bolehlah kita mengatakan kepantasan itu seperti kepantasan jet-jet tempur yang digunakan oleh tentera udara, atau lebih pantas lagi daripada kenderaan tersebut, sehingga kan beribu-ribu kilometer dapat dirempuh dalam 1 jam. Kami bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kepantasan perjalanan di antara muka bumi ini? Nabi menjawab, kepantasan perjalanannya adalah seperti kepantasan al-ghais, iaitu hujan atau awan yang dipukul oleh angin kencang. Hadis riwayat Muslim. Namun demikian, Dajjal tetap tidak dapat memasuki dua bandar suci umat Islam itu, iaitu Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Sekian.